Assalamualaikum semua orang. Selamat datang ke Amazed by the Quran. Salah satu siri di mana saya cuba berkongsi dengan anda perkara-perkara yang saya rasa luar biasa mengenai Al-Quran. Dan hari ini insya-Allah saya berkongsi sesuatu dengan anda tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita pelajaran yang universal hanya dari bercerita tentang satu kisah. Secara kebetulan, saya percaya dan saya rasa itu adalah kepercayaan universal bagi umat Islam bahawa semua yang ada dalam Al-Quran sangat bernilai dan ia abadi. Dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kita tentang sesuatu yang berlaku pada zaman dahulu, setiap perincian yang dia Subhanahu Wa Taala sebutkan sebenarnya sangat selektif, dipilih khas dan khusus untuk kita. Dengan kata lain, anda fahamkan bahawa terdapat banyak perkara yang berlaku dalam sebuah kisah, terutama dalam kisah sejarah. Dan kemudian pula anda tidak akan pernah dapat butiran yang mencukupi. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sangat selektif dalam bercerita tentang sesuatu kisah. Dia Subhanahu Wa Taala hanya memberitahu kita sedikit sebanyak tentang sesuatu dan apa yang paling relevan sahaja untuk panduan kita. Betul? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan skipkan banyak dan banyak perincian mengenai kehidupan Ibrahim alaihissalam dan hanya beritahu kami bahagian yang paling penting sahaja untuk panduan yang tetap untuk kita. Begitu juga kisah Musa alaihissalam yang banyak diulang dalam Al-Quran. Namun dia Subhanahu Wa Taala hanya mengetengahkan beberapa perkara yang bernilai dan yang penting sahaja. Jadi satu perkara yang sangat menarik perhatian saya dan saya sudah lama memikirkannya ni adalah ketika Musa alaihissalam melarikan diri dari Egypt dan beliau berada sekarang di Madian. Dan beliau telah menolong kedua gadis ini mendapatkan air untuk haiwan peliharaan mereka. Dan kemudian itu, kedua gadis itu pergi. Dan ayah mereka bertanya, bagaimana ini kamu boleh mendapat air lebih awal? Dan beliau menghantar salah seorang dari mereka kembali. Dan dari semua butiran ini, dan seperti yang anda bayangkan, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengetengahkan perincian mengenai hari penghakiman, pertempuran antara Fir'aun dan Musa alaihissalam, atau ketika beliau dapat kembali dan mencabar Fir'aun, atau bagaimana beliau dapat melarikan diri sebelum itu. Kan, perincian-perincian yang lebih kurang besar. Tetapi di tengah-tengah semua itu, dalam wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir ini, Allah Subhanahu Wa Taala meluangkan masanya untuk menyebutkan perkara kecil ini. Apa yang kelihatan seperti perincian kecil. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Salah seorang dari mereka datang dari jauh, berjalan. Okey, ada dua cara untuk menterjemahkan ini. Dia datang berjalan dengan malu-malu, seperti dengan cara yang pemalu. Dan dia datang menghampiri kepada beliau walaupun berasa malu. Ada dua cara, ala istihya, ala ar-rahmi min istiyaiha. Walaupun malu-malu. Ada dua cara untuk melihatnya, faham? Okey. Dan saya di sini amat terpesona bahawa Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar akan meluangkan masanya untuk bercerita tentang perincian ini. Ini adalah wahyu terakhir bagi umat manusia sehingga yaumul kiamah. Tapi untuk mengetengahkan cara wanita berjalan, kan? Apakah faedah yang kita boleh dapat dari situ? Mengapa itu penting? Saya menyedari bahawa Allah Azza wa Jal, dia mengetengahkan perkara-perkara dalam kitabnya yang sangat-sangat berkaitan dengan bimbingan untuk manusia. Cara wanita berjalan adalah perkara yang kuat dan hebat. Ia mempunyai kesan dalam masyarakat. Sebenarnya wanita mempunyai kesan kehadiran yang telah dibincangkan di seluruh budaya yang berbeza, merentasi budaya. Hanya dari kehadiran mereka. Mempunyai kekuatan, mempunyai kekaguman, ia memberi inspirasi kepada sesuatu. Sekurang-kurangnya ia menarik perhatian lelaki, tetapi ada lebih banyak daripada itu. Sebenarnya ada psikologi, bahkan kesan rohani ketika ada kehadiran seseorang wanita dan ketika dia lalu berjalan. Ini adalah sesuatu yang sangat disedari oleh masyarakat, bahawa dalam banyak budaya, wanita elit dalam sesebuah masyarakat sebenarnya tersembunyi dari mata pandangan. Seperti dalam masyarakat Korea yang lama misalnya, mereka tak akan keluar sehingga waktu malam, wanita elit. Itu tidak ada hubungan kait dengan Islam. Hanya mereka sedar akan kekuasaan yang terdapat dari kehadiran seseorang wanita. Oleh itu Allah Azza wa Jal menerangkan dan dia Subhanahu Wa Taala mengetengahkan kepada wanita dan juga lelaki kesan yang boleh dimiliki oleh wanita di khalayak ramai. Namun pada masa yang sama, Islam tidak mengatakan simpan wanita di dalam rumah saja kerana mereka mempunyai terlalu banyak kesan. Mereka mempunyai banyak kesan. Tidak. Lelaki semua tahu, mereka yang menonton video ini, mereka duduk di kelas auditorium dan seseorang gadis masuk ke kelas. Betul.
Dia tidak semestinya menjadi perkara paling indah yang pernah anda lihat, tetapi selagi dia seseorang perempuan, anda akan menjadi seperti huru-hara sikit. Semua orang di dalam bilik akan sekurang-kurangnya ambil pandangan yang kedua. Dan kemudian, okey ya, ia mempunyai kesan kan? Tapi bayangkan jika seseorang lelaki masuk, buat bodoh je kan? Itulah yang berlaku. Jadi sekarang ini Allah Subhanahu Wa Taala mengetengahkan beberapa perkara. Salah satu perkara paling indah yang telah diketengahkan di ayat ini adalah walaupun malu, dengan kata lain, dia juga harus terlibat dalam masyarakat. Dia harus keluar dan ia akan ada orang yang menatap, staring. Dan kadang-kadang jika anda mempunyai masyarakat yang tidak sopan, mereka akan komen dan bersiul dan mengacau mereka atau lebih buruk lagi. Ada juga masyarakat di mana bahkan mengganggu wanita di jalanan dan sudah menjadi perkara biasa. Kadang-kadang secara lisan dan kadang-kadang bahkan secara fizikal. Ia sudah menjadi biasa. Tetapi wanita ini juga harus terlibat dalam masyarakat itu. Jadi dia harus mencari cara untuk terlibat di dalamnya agar dia dapat melindungi dirinya sendiri. Namun pada yang sama mengambil bahagian dalam masyarakat. Okey, perkara kedua yang sangat indah di sini adalah dia berjalan dengan rasa malu-malu. Dengan kata lain, dia berjalan menjaga kesopanannya. Dia menyedari bahawa dia mempunyai kesan kehadiran dan dia juga menyedari bahawa ini adalah sesuatu yang memberi kesan kepada orang lain. Ia bukan hanya mengenai dirinya, sebenarnya dia menyedari kesan kehadiran yang dia sedang bawa oleh dirinya. Oleh itu, dia berjalan dengan cara yang pemalu. Dia berjalan dengan cara yang tidak show off atau tidak provokatif atau mendapatkan perhatian. Dia berjalan ke seorang pemuda sebenarnya dalam kes ini, Alastia. Seseorang wanita mesti menyedari kekuatan yang dimilikinya. Dan juga cara wanita berjalan diserlahkan dengan cara yang halus dan indah. Dan bukannya seperti gadis ini pemalu, tidak. Dia berjalan sendiri ke lelaki yang tak dikenalinya ini dan berkata, Inna abi yad'uka liyajzika ajra ma saqaita lana. Ayah saya panggil kamu, okey? Dia mahu membayar kamu untuk perkhidmatan yang kamu berikan. Dan jika dia sangat pemalu dan takut, dia akan memanggil adiknya juga, bukan? Sekurang-kurangnya dua-dua mereka datang. Tetapi dia ni datang sendiri dan ayahnya pula cukup yakin untuk menghantarnya sorang-sorang. Jadi ada keseimbangan antara keyakinan dan penglibatan dalam masyarakat yang kagum di sini. Walaupun anda bersendirian dan pada masa yang sama berpegang pada kesopanan anda. Dan semua itu ditangkap dengan cara dia berjalan dalam ayat ini. Ia luar biasa kan? Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.